Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata padan muka Adun Rembia. Ada juga netizen kata Adun Rembia bakal menjadi orang muflis dan kehabisan uang. Ada juga yang kata Adun Rembia dah terima balasan terhadap tindakan beliau mengkhianati parti sebanyak beberapa kali. Ada juga yang kata Adun Rembia dah kena hukum karma. Ada juga yang kata lebih baik Adun Rembia letak jawatan saja. Kalau dia tidak mampu bayar 100 juta ringgit ini, dia akan mampu menjadi muflis dan secara tidak langsung akan kehilangan kelayakan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan YB. Hari ini akhirnya UMNO tuntut pampasan 100 juta ringgit Malaysia dari Adun Rembia. UMNO akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani Khamis bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit kerana berpaling tadah daripada parti itu. Setiausaha agungnya iaitu Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan bersetuju untuk memulakan tindakan undang-undang bagi menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 100 juta ringgit sebagaimana perjanjian yang dimeterai terhadap wakil rakyat yang telah meninggalkan dan membelakangi pendirian parti, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat berkenan di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur. Bulan lalu, Jailani yang digantung selama 6 tahun daripada UMNO berkata dia mengambil keputusan itu selepas Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf memungkiri janji yang dibuat pada rakyat dalam Manifesto Pilihan Raya 2021. Ashraf turut menunjukkan salinan perjanjian yang ditandatangani Jailani yang menetapkan semua wakil rakyat daripada parti itu mesti melepaskan keahlian mereka sekiranya menentang keputusan parti dan membayar 100 juta ringgit sebagai pampasan. Sementara itu, Ashraf berkata, semua anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan ditugaskan untuk menyelaraskan jentera parti di semua daerah mengundi di Nenggiri bermula hari penamaan calon pada 3 Ogos ini. Pada 18 Julai, UMNO mengumumkan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri, manakala Perikatan Nasional melalui Bersatu mempertaruhkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang Muhammad Rizwadi Ismail. Pada itu, Ashraf berkata, UMNO bertekad terus mendukung perjuangan pembebasan Palestin dan bersama Hamas, Fatah serta seluruh rakyat Palestin yang ditindas dirampas hak mereka oleh Zionis Israel. UMNO melalui wakil parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia akan terus memperjuangkan hak dan menuntut keadilan di pentas antarabangsa agar kekejaman dan sifat kebinatangan Israel dihukum sekeras-kerasnya oleh masyarakat dunia dan negara-negara yang ikhlas cintakan keamanan dan keadilan, katanya. Terdahulu dilaporkan bahawa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di kediamannya di Tehran, Iran. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kejutan yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Semalam, apabila calon PRK Nenggiri daripada Perikatan Nasional diumumkan, banyak isu yang timbul. Antaranya, isu yang panas ialah isu sumpah laknat yang dibuat oleh calon tersebut. Ada yang mula bertanya, seperti Puan Zarkasi. Beliau bertanya, adakah sumpah laknat itu mujarab dan sah? Adakah mujarab dan sah, katanya. Selain daripada itu, netizen juga mempersoalkan, kenapa sampai Taqiyuddin menolong mengangkat tangan orang itu mengangkat sumpah laknat? Kalau beliau ikhlas mengangkat sumpah laknat, beliau tidak akan terpaksa dibantu angkat tangan, kata mereka. Ini menunjukkan ada sesuatu udang di sebalik batu, kata mereka. Selain daripada itu, ada juga netizen yang kata,
ini belum jadi pemimpin, dah diangkat-angkat tangan, ditolong-tolong tangan, dipapah sini sana. Jangan-jangan nanti sudah jadi pemimpin, kata mereka, jadi boneka semata-mata. Tapi tak apalah, itu hal yang lain. Hal yang lebih sadis dan menyedihkan ialah PAS hina Bersatu secara tidak langsung dakwa veteran UMNO. Apa pendapat kamu? Setujukah kamu bahwa PAS telah pun menghina Bersatu secara tidak langsung? Veteran UMNO menyifatkan pencalonan bekas pemimpin pemuda PAS sebagai calon Bersatu Perikatan Nasional di Nenggiri adalah penipuan kepada pengundi di kawasan berkenan. Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, secara tidak langsung juga, langkah politik diambil PAS itu telah memperlekehkan Bersatu sebagai rakan mereka sendiri. Hal itu kerana dakwa Mustafa, senarai nama yang dikemukakan Bersatu untuk diturunkan di kawasan tersebut, telah ditolak oleh PAS kerana gagal memenuhi kriteria yang diinginkan. Yang nak ditanya di sini ialah kriteria yang diinginkan oleh siapa? Oleh Perikatan Nasional kah? Oleh Bersatu kah? Atau oleh PAS semata-mata? Kalau oleh Perikatan Nasional sudah tentu pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin, bukan Taqiyuddin Hasan, bukan Hadi. Muhyiddin Yassin daripada Parti Bersatu, tapi kenapa pula ditolak? Pucuk pimpinan PAS dengan jelas menipu ahli dan menyokongnya di Nenggiri. Apabila mengizinkan timbalan Ketua Pemuda PAS keluar dari PAS dan menyertai Bersatu 2 hari sebelum pengumuman calon. Bukankah itu satu perbuatan yang agak pelik di dunia? Dibenarkan keluar untuk menyertai Bersatu bagi calon Bersatu? Itu betul-betul pelik. Macam mana ada parti yang membenarkan ahlinya keluar parti untuk menjadi calon parti yang lain? Kalau itu Anda dapat fikir, satu saja kemungkinannya. Sebenarnya calon itu masih lagi ahli PAS, cuma mahu menganggotai Bersatu kerana nak menjadi calon. Itu saja, kononnya mau jadi menjaga hati Bersatu. Tapi seperti kata veteran UMNO ini, itu satu penghinaan kepada Parti Bersatu secara tidak langsung. Dalam hal ini, kata beliau, PAS telah membelakangkan bahaya ahli tanpa sebarang tindakan. Bersatu turut dipelekehkan PAS apabila beberapa nama tokoh Bersatu yang disebut sebelum ini sebagai senarai pendek calon telah tidak terpilih kerana gagal menepati piawaian PAS. PAS hilang keyakinan kepada orang Bersatu untuk dicalonkan kerana tidak percaya calon itu boleh menyaingi calon UMNO Barisan Nasional, katanya dalam kenyataan hari ini. Pada 29 Julai lalu, Perikatan Nasional menamakan bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Muhammad Rizwadi Ismail sebagai pertaruhan terbaik parti itu bagi mempertahankan kerusi Dun Nenggiri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasharuddin Daud di Masjid Hijau Renok, Gua Musang. Menurutnya, sebelum menyertai Bersatu, Muhammad Rizwadi pernah memegang jawatan sebagai timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang. Untuk rekod, Muhammad Rizwadi menyertai Bersatu 2 hari sebelum pengumuman calon dibuat. Mustafa mendakwa Bersatu juga dihina secara halus apabila pengumuman calon bagi kerusi yang diperuntukkan kepada mereka sebaliknya dibuat oleh pemimpin PAS. Sedangkan pemimpin kanan Bersatu hadir dalam majlis pengumuman itu. Jelaslah, PAS sebenarnya mempersendakan Bersatu kerana PAS tidak ada rasa setia kawan terhadap Bersatu dalam PN. Calon Bersatu yang bertanding hanya calon kopi NPS, salin dan tampal daripada PAS. Calon anak tumpang PAS ke dalam Bersatu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apakah ini akan menjadi tonik baru kekalahan kepada Perikatan Nasional untuk pilihan raya kali ini? Adakah tindakan ini makan tuan? Adakah tindakan ini adalah tindakan bodoh yang sebenarnya kesilapan besar? Pepel Maus kata Bersatu di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah macam tak wujud, jadi papet PAS saja, katanya. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, satu lagi pendedahan paling panas
berkaitan dengan kes berdua-duaan atau berzina atau maksiat atau sebagainya. Kali ini, pemimpin NGO pro-Palestin ditahan berdua-duaan dalam bilik hotel. Dibetik daripada Malaysia Kini. Mahu menyerahkan barang. Itu alasan seorang pemimpin NGO yang sebelum ini dikenali gigih mengumpul dana bagi membantu Palestin. Ketika dia diperiksa penguat kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sebuah hotel semalam. Sebelum itu, lelaki terbabit didapati berada dalam sebuah bilik bersama seorang wanita, juga aktivis NGO dalam keadaan mencurigakan. Menurut sumber yang dipetik harian Metro, lelaki berusia 40-an itu berkenan memasuki bilik hotel kira-kira jam 2 petang. Manakala wanita terbabit sudah tiba di situ lebih awal. Dia ditahan sepasukan pegawai Jawi ketika berdua-duaan dengan seorang wanita tempatan berusia lingkungan 30-an, kata sumber tersebut. Menurutnya lagi, pemeriksaan dibuat kira-kira jam 4.45 petang. Laporan itu mendakwa, suspek lelaki itu sudah berkahwin dan mempunyai anak. Dia dikenali sebelum ini kerana aktif mengumpul derma bagi mengisi tabung Palestin NGO miliknya antara 6 hingga 8 tahun lalu. Ketika pemeriksaan dilakukan, lapor harian Metro, lelaki berkenan cuba untuk melarikan diri namun gagal. Dia juga memberi alasan bertemu wanita terbabit kerana mahu memberikan barang tertentu. Lelaki itu pernah berkongsi pentas forum berhubung konflik di Palestin bersama seorang duta dari negara di Timur Tengah. Lelaki itu juga merupakan antara individu yang lantang bersuara di media sosial dan media massa berhubung peperangan Palestin-Israel, katanya. Saudara, dua komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini berhubung isu panas ini ialah mereka kata, kenapalah ada orang yang seperti ini? Memalukan sungguh, kata mereka. Sudahlah berkahwin, sudah mempunyai anak, masih tidak berhati-hati. Apapun alasan yang diberikan memang agak mencurigakan. Berkongsi maklumat sulit, tugas mulia, kata Black Panther. Halim Negarawan kata pasangan tu melakukan tugas yang mulia di samping menyokong, katanya. Syabas, kata Halim Negarawan. Wow. Saudara-saudara sekalian, siapakah identiti orang ini yang sebenarnya? Menjadi tanda tanya kita semua. Sebelum kita berpisah, mohon tinggalkan komen Anda. Kita harap para pemimpin, tidak kiralah siapapun, mereka tu pro itu kah, pro ini kah, tak pro ini kah, itu kah, siapapun pemimpin, mereka harus berhati-hati. Janganlah sampai ditahan pula berdua-duaan dalam bilik hotel. Kalau pemimpin dah macam begini, bayangkan pula macam mana orang yang dipimpin. Bab kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, anak murid kancing berlari-lari silih berganti. Itulah yang bakal berlaku. Tiada mustahil dan itu boleh berlaku. Jadi kita harap pemimpinlah terdahulu yang menunjukkan teladan yang baik. Jangan sampai seperti itik ajar berenang. Ajar itik berenang. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini berkait dengan Mangsa Rogol mengaku biasa tidur bersama adun Perikatan Nasional. Wow, ini satu isu yang paling panas, apa isinya dan mengapa wanita yang telah pun menjadi Mangsa Rogol ini mengaku pula biasa tidur bersama adun PN dan siapa adun tersebut. Seorang wanita yang dirogol rakan ahli Dewan Undangan Negeri adun Gombak Setia, Muhammad Hilman Idham, turut mengaku biasa tidur bersama wakil rakyat daripada Perikatan Nasional PN itu. Hal itu terbongkar menerusi alasan penghakiman yang menyaksikan Muhammad Zulfahimin Madzir, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun
dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Sehubungan itu, pemerhati politik Najib Bakar bertanyakan sama ada Hilman akan membuat laporan polis berhubung dakwaan wanita berkenan yang telah memberitahu mereka berzina. Dalam perbicaraan, rupanya dapat tahu mangsa ini adalah girlfriend Hilman. Biasa tidur bersama, biasa mabuk bersama. Hari kejadian itu, hari jadi mangsa. Hilman bawa dia celebrate. Bila dah mabuk, ditempahnya bilik hotel dan ditinggalkan mangsa dengan Zulfahimin. Dia bagi je girlfriend. Dia kat kawan sendiri. Sharing is caring code. Mereka sungguh adun PN ini rupanya, ya, perlinya. Dalam masa sama, Najib menyarankan agar laporan kepada Jabatan Agama Islam berkaitan perlakuan terkutuk itu dibuat. Kalau Hilman tak lapor, kira betul lah kan? Soal beliau. Boleh dah ni buat laporan kepada Jabatan Agama Islam terhadap adun PN ini kerana berzina, tulis Najib lagi. Untuk rekod, orang ramai boleh memuat naik atau memuat turun alasan penghakiman kes rogol yang membabitkan kenalan pemimpin PN berkenan. Menerusi dokumen mahkamah itu, Hilman menjemput wanita berkenan untuk sambutan ulang tahun kelahiran di sebuah restoran di hotel berkenan bersama tertuduh iaitu Zulfahimin dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung tahun 2020. Selepas makan malam di restoran itu, mereka beredar ke bilik karaoke, namun melihat keadaan mangsa yang mabuk, tertuduh mencadangkan bilik hotel ditempah untuk menempatkan wanita tersebut. Hilman telah memapah mangsa ke bilik hotel bersama tertuduh dan 3 lagi individu. Namun, mangsa menyedari berada dalam keadaan bogel lalu setelah terjaga pada jam 4.30 pagi 5 Disember tahun 2020 lalu, dia membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut. Mahkamah Session Kuala Lumpur akhirnya menjatuhi Muhammad Zulfahimin Mazir 40 tahun dengan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan. Bapa kepada 3 anak berkenan didakwa merogol seorang wanita berusia 35 tahun di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi pada 5 Disember 2020. Mangsa rogol mengaku biasa tidur bersama adun PN si Hilman tu dalam keterangan mahkamah. Ingat tak kes kawan si Hilman yang disabit kes rogol tu? Namanya Zulfahimin dihukum 13 tahun penjara dan 2 sebatan. Tulis Najib Bakar @Najib Bakar di laman Twitter X beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.